Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ni bila orang kampung datang berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila cikgu pula tu untuk memberikan tazkirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam perjumpaan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat sungguh-sungguh menghabisi saki-baki Ramadan ini dengan kita sungguh-sungguh melaksanakan segala yang diagendakan, yang diprogramkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan harapan di hujungnya nanti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memulakan tazkirah malam ini dengan membaca dua potong ayat yang sangat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Surah Al-Mu'minun ayat berapa entah. Kemudian kamu itu semua akan menjadi mayat-mayat, akan dimatikan semua sekali. Kemudian pada hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan semula. Jadi episod kita ni bermula setelah hari kiamat. Dah semua orang mati. Saya dah mati, tuan-tuan dah mati. Lagi? Semua matilah. Ya? Menteri mati. Lagi apa? Najib mati. Lagi? Isamuddin mati. Tuan Guru Ni Aziz mati. Tuan Guru Hadi Awang mati. Tuan Ibrahim Tuan Man mati. Zahid Hamidi mati. Habis mati belaka. George Bush mati. Barack Obama mati. Benjamin Netanyahu mati. Kenal ke mana? Aku tak kenal, mana tahu kan? Habis semua mati. Apabila ditiup oleh Israfil sangkakala, maka berlakulah gegaran yang amat besar, yang amat dahsyat, yang amat kuat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Penggegaran. Apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa yang digelarkan penggegaran? Pada hari itu manusia-manusia berterbangan seperti kupu-kupu yang ringan. Dan pada hari itu gunung-gunung, bukit-bukit berterbangan seperti kapas yang ringan. Itu berlaku hari kiamat. Apabila ditiup oleh Israfil sangkakala. Dia pun tiup. Sampai masanya dia tiup lah. Pepe. Tak pernah dengar kan ni? Pepe. Kono. Pepe. Ya. Habis semua. Laut semua bercantum semua. Matilah semua. Termasuk saya lah. Termasuk malaikat maut pun mati. Lepas itu Tuhan tanya pembesar dah habis mati belaka. Tuhan tanya orang-orang yang berkuasa di dalam dunia ni. Daripada George Washington dulu, Abraham Lincoln, Winston Churchill. Kenal ke nama ni? Napoleon Bonaparte. Lagi? Maharaja Hirohito. Lagi? Siapa lagi? Siapa? George Bush sampai binari, ya. Barack Obama sebelum itu, apa namanya, Gordon Brown dan sebagainya. Ditanya, limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang berkuasa? Mana kuasa kamu dalam dunia itu ke mana? Atau apa nak jawab dia semua dah tak boleh jawab, dah mati belaka. Ya. Lalu Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Maka Allah lah, bagi Allah lah yang wahid, yang esa, yang amat berkuasa. Kemudian Allah datangkan hujan, ya.
Maka manusia pun dibangkitkan semula. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu itu semua pada hari kiamat semua akan dibangkitkan. Mula-mula Allah bangkitkan siapa? Who is the first one that Allah will wake up from the death? Siapa yang pertama? Siapa dia? Nabi Muhammad. Salah. Kuis perdana malam ni. Siapa yang pertama Allah bangkitkan? Israfil. Ngapa Israfil dibangkitkan? Kerana dia ada tugas. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Bila bangkit aja pun dia pun ambil lah saksofonnya. Dekat je rupanya dengan dia, tak jauh. Dia pun tiup lah. Tahu nak kena dengar ni? Nonggin Tengku Zalehah dengarnya. Saya seorang ni kena dengar ni. Sabuat lah. Ya. Maka bangkitlah manusia. Yang pertama bangkit ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapan yang pertama ketika dia bangkit? Apa pertanyaan dia? Ummati, ummati, ummati. Umat aku macam mana? Umat aku macam mana? Umat aku macam mana? Dia bukan bangkit-bangkit tanya Aisyah, where are you? Tak ada. Khadijah, di mana anda berada? Tak ada. Umat kita dulu dia tanya. Jadi bangkitlah kita semua. So everybody will rise up. Tak ada seorang kecuali. Mana manusia akan bangkit semula, jin pun bangkit semula, malaikat bangkit semula. Ya. Cuma bangkitnya kita berbeza di antara yang keadaan kita hidup sekarang ni. Ya. Ada orang bangkit dia lebih cantik daripada sekarang ni. Orang yang beriman dan Muhammad soleh, bangkitnya wajahnya serupa, bukan serupa, semacam siapa? Who is the handsomest man dalam sejarah? Paling handsome siapa? Nabi Yusuf. Semua bangkit secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Kalau serupa macam mana nak kenal? Macam mana Hasan, macam mana Abu, macam mana Leman, macam mana nak kenal? Leman rupa Leman lah, Hasan rupa Hasan lah, Ibrahim rupa Ibrahim lah, kenal Ibrahim? Tak kenal? Rupa Ibrahim lah, tapi macam Nabi Yusuf handsome-nya. Yang wanita di bawah tu macam apa bang? Cantiknya? Secantik siapa? Secantik Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha. Secantik Siti Zulaikha. Ya. Tapi bagi orang yang derhaka, orang kafir, orang zalim, orang fasik, mereka akan dibangkitkan seperti binatang yang amalan mereka diamalkan oleh mereka di dalam dunia ini. Ada yang bangkit rupa rimau, ada yang bangkit rupa serigala, ada yang bangkit rupa monyet, ada yang bangkit rupa ular. Ya. Malahan ada yang bangkit rupa babi. Ya. Siapa yang bangkit rupa babi tu? Tahu ke babi? Ada orang tengok? Oh, menari dia tak nak sebut babi, nak sebut apa? Khinzir, nak gaya kunon. Nak glamorizekan babi tu. Atau benda yang babi tu, apa yang payah diglamorizekan? Sebut ajalah babi. Kata apa susah. Ini beria nak khinzir cakap Arab, beria benar pula tentang babi tu. Esok lalu lembu betina tu tegurlah ke mana Al-Baqarah tu ya, kata. Tidak pula nak buat apa itu tentang babi tu beria benar cakap Arabnya. Siapa yang dibangkitkan nanti rupa babi? Iaitu mereka yang mengabaikan semayang 5 waktu. Rupa babi esok bangkitnya. Hitam pula tu. Lepas itu diikat kaki tangannya dengan rantai neraka. Ya, diikat kaki tangan dengan rantai neraka. Merah je rantai tu lagi.
Lepas itu dimasukkan rantai itu ke dalam mulut, dan kedua akan ikut punggung. Lepas itu diikat balik, diheret daripada kubur sampailah ke padang mahsyar. Siapa hendak angkat tangan, tak ngapel lah kata ada aku, siapa nak merahsia benda-benda ini, kita angkat tangan. Ya, kalau hendak tak usah sembahyang. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya dijadikan rupa babi, dia jadi rupa monyet. Kalau dia nak merosak kata benda orang je, so jadi rupa monyet, dan sebagainya. Lepas itu dihala semua daripada kubur, semua pergi ke padang mahsyar. Ya, bukan ada signboard, bukan saya nak balik ke kampung ni, ni kampung ni Kuala Lumpur ni, tak ada. Lapang aja, mundar mandir lah semua berjalan. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkenderaan. Siapa yang mengadakan ataupun mengerjakan ibadah korban besok ada kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya, kalau unta lah kenderaannya, kalau kobor lah, kalau kambing lah. Jangan bayangkan macam kobor dunia ni tetapi siu naiknya melumpur aja rupanya. Ini special punya kobor tu tahu. Yang jalan kaki lah. Ya. Ada yang merangkak pun ada yang ngesut pun ada yang jalan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Macam mana tu? Heran Aisyah nanyanya, macam mana ya Rasulullah? Kata dia Rasulullah, jangan kamu bayangkan macam dunia sekarang. Di akhirat lain, anything can happen. Ya, Tuhan boleh buat apa saja. Rupanya dalam dunia ni sudah ada orang kaki kata kepala ke bawah ya. Ada tak? Apa? Ada tak tarian kaki kata kepala ke bawah? Ada tak? Apa? Breakdown, ramai yang hafal ya. Itu dalam dunia ni dah ada. Ya. Akhirnya sampailah ke mahsyar. Tak tahulah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, tak tahulah ya. Akhirnya sampailah mahsyar, daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Di sana berimpit macam kata Nabi, macam anak panah dalam busar panah. Payah nak faham ya. Nengok panah pun tak pernah, bila nak fahamnya. Tapi kalau saya kata macam rokok dalam kotak rokok, faham ke tak? Faham ke tak? Ada orang tak faham? Kotak rokok tu keluar kan, jangan beli pinjam aja. Keluarkan apa tu, tengok dia punya padat, keluarkan sebatang, begitu masuk kembali. Renyuk ke tak? Renyuk ke tak? Mesti renyuk, begitulah padatnya. Ya. Udahlah kopi tu telanjang pula tu. Tidak ke masing-masing tengok apa ni, mana kopi orang punya. Ada tak kopi tu? Tak ada. Masa itu tak sempat nak tengok orang lain punya. Tak sempat nak memikirkan hal orang lain. Dia hanya memikirkan diri masing-masing sahaja. Matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Ada yang berpeluh sampai mata kaki, ada yang peluhnya sampai ke betis, ada yang peluhnya sampai ke lutut, sampai ke paha pun ada, sampai ke pinggang pun ada, had dada pun ada, apa kepala pun ada. It all depends on what you do in this world. Apa yang kita buat dalam dunia ni, nanti balasannya akan didapati di akhirat. Sebab itu dunia ni adalah sebagai ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, sambung, ayyukum ahsanu amala. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Ya, itu keadaannya. Kecuali ada beberapa golongan yang dapat lindungan di padang mahsyar, tak ada kena pandai, relax. Apa nama lindungannya? Arash. Nama lindungannya ialah Arash. Ada 7 golongan yang dapat lindungan Arash di hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Arash Allah. Siapakah mereka itu?
Yang pertama al-imamul adil. Imam yang adil. Imam tu artinya bukan imam bayang tadi, imam tu. Apa dia masuk tu, tapi bukan itu aja. Imam tu artinya pemimpin yang adil. Dan semua orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum an ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau dia solo aja, isteri tak ada, anak-anak tak ada, kawan-kawannya dia memimpin mata, pimpin telinga, pimpin lidah, pimpin kaki, pimpin tangan, akan ditanya. Everything will be accounted for. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggir. Tak nak tengok ni. Tak nak. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggir. Besok di akhirat kalau itulah semua akan diambil kira. Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Carilah makna ni riat. Ya. Semua akan diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut kepimpinan, ikut kapasiti kepimpinan kita. Ya, kalau dia adil itu artinya menjalankan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu arti adil. Maka dia orang yang pertama yang dapat lindungan arasy. Yang kedua, satu golongan atau dua individu yang berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah. Macam kita kejap ni, betul ke niat? Kita datang semua kerana Allah, jangan kerana lain. Saya pun begitu juga, nak betul ke niat ni? Saya datang semata-mata kerana Allah. Jangan lepas ini kan tengok mana pengurusi ni dah nak dekat lagi. Mana ke dia buka mentokar, tutup mentokar, buka bonet, tutup bonet, keliling tayar. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Tengok Ustaz. Apa Ustaz? Envelope belum dapat. Kalau itu tujuannya, habis, tak ada, tak masuk dalam golongan ni. Therefore tonight I declare, without envelope also I don't mind. Kalau ada nyerongin lah. Baik, itu kedua. Yang ketiga, seseorang yang sentiasa bangun di tengah-tengah malam, menangis-nangis bermunajat dengan Allah Ta'ala. Istiqamah, bukan setahun sekali ya. Bukan setahun sekali bulan Ramadan dia qiyamul lail, malam tu punya lah menangis. Kalau lepas Ramadan gitu juga menangis belah raya ke. Lepas tu pagi esok tu pukul 8 tu dah gelak ketawa kak ngadap roti canai. Yang itu tak masuk. Yang itu tak masuk ya. Ini nak setiap malam istiqamah bermunajat dengan Allah Ta'ala. Yang keempat, golongan orang yang sentiasa hatinya tertambat ke masjid. Dia nak ke masjid aja. Tak ada ingat yang lain ya. Yang kelima, pemuda yang wara. Dia orang muda sampai dia mati tak ada mengerjakan dosa-dosa yang besar. Dosa kecil cepat taubat. Sebab itu tuan-tuan yang muda-muda ni ada harapan. Sudah tua macam saya ni payah sikitlah. Pasal macam-macam lah ya. Kenangan semasa lalu tu macam-macam ya. Terkenang semasa dulu. Tak ingat ya? Jadi payahlah. Tapi ada lain lah, bukan itu je. Kita dah taubat, insya-Allah diterima Allah Ta'ala ya. Dan yang keenam, seorang yang menafkahkan hartanya dengan tangan kanannya tanpa disedari oleh tangan kirinya. Lajunya cop sampai tangan kiri pun tak sedar. Tuan-tuan lah ni ya, tuan-tuan dan perempuan bawah tak fikir ke? Ya. Bila tabung tu jalan tadi tak sedar tangan. Habis semua dalam dabel masuk nanti. Yang itulah dapat lagi golongan itu kalau tak. Dan yang akhir sekali, yang ketujuh, itu kita aja. Orang bawah tak dapat. Kita aja dapat. Apa dah? Iaitu seorang laki-laki yang apabila diajak berbuat maksiat oleh seorang perempuan yang cantik lagi ternama, dia menolak kerana takutkan Allah. Bukan menolak kerana dah tak lalu. Dia menolak kerana takutkan Allah. Kalau ada dalam golongan ini, maka dapatlah dia naungan aras nanti. Duduk relax aja bawah aircon. Orang lain ngelopor di luar tu.
Ya. Dia duduk di bawah aircon. Steady, relax. Ya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bukan habis di situ saja. Entah berapa ribu tahun berlalu, entah berapa juta tahun berlalu, semua orang akan dicek satu persatu segala amalan kelakuan dia. Kemudian semua manusia akan dibariskan. Ini rekan-rekan saya nak apa? Potong-potong. Dibariskan kita ni kepada 120 barisan. Everybody. Bermula daripada Nabi Adam, manusia pertama yang Allah jadikan, sehingga manusia yang terakhir sekali yang Allah jadikan nanti akan dibaringkan oleh Allah kepada 120 saf. Semua akan dibaring dia. George Washington, lagi Abraham Lincoln, lagi apa? Burt Lancaster, tak kenal? John Wayne, tak kenal? Kenal ke tak? Sophia Loren kenal? Sophia Loren, Brigitte Bardot, kenal? Dia mana tahunya? Orang tu ya. Brigitte Bardot, lagi Elizabeth Taylor. Tahu tak? Mana kata? Tahu? Tak tahu lah. Tak tahu. Bagus, tak tahu. Semua akan dibaringkan. Ya? Lagi siapa? David Beckham, kenal? Kemudian ni kenal ke? Tak kenal? Lionel Messi, lagi Ronaldinho, lagi Roger Federer, lagi Tiger Woods. Semua akan dibaringkan 120 barisan. Ustaz Ibrahim dibaringkan juga lah. 120 barisan. The question is, in which row do we belong? You and I belong to which row? Kita ini di barisan yang ke berapa? Siapa hendak barisan yang ke-10 angkat tangan? Tak nak? Okey. Siapa hendak barisan yang ke-9 angkat tangan? Tak hendak juga. Hendak barisan ke berapa? Barisan ke berapa? Ke-100? Ke-1? Kena. Barisan yang pertama Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Tak apalah. Ya. Mudah-mudahan kita dapatlah barisan yang pertama. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, daripada 120 barisan itu, berapa barisan orang beriman? Kuis perdana malam ni. Berapa barisan orang yang beriman? Hanya ini berapa ni? Bukan nunjuk cincin ni tak? Berapa? 3 barisan sahaja orang yang beriman. 117 semuanya kafir belaka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang-orang kafir tu masuk dalam neraka jahanam secara berbondong-bondong. Tom masuk dalam neraka jahanam. Ya. Tinggallah 3 baris. The question is, do we qualify into the 3 barisans? Kita ni layak ke tak masuk baris pertama, baris kedua atau baris ketiga? Atau baris keempat? Angkat tangan sampai tak? Baris keempat terus juga masuk neraka. Hanya 3 baris saja orang yang beriman. Ini saja golongan orang yang layak masuk ke dalam syurga. Yang lain tu habis. Ada 7 neraka nunggu di bawah tu. Ya? Ada 7 neraka. Persoalan neraka dah ada saya cerita di tempat lain. Tengok dalam YouTube, nama Ibrahim Ista ada dalam tu cerita. Bab neraka. Cari di YouTube, cari Ibrahim Ista punya apa. Ada lah insya-Allah, ya. Cerita neraka. Cerita malam ni insya-Allah 2-3 hari tu ada dalam YouTube ni. Ini ada ni, sampai nampak ada muka tu. Siapa kentut ada baru sini. Ya. Baik. 3 baris ini orang yang beriman dan layak masuk syurga. Tapi bukan terus masuk syurga. Dibariskan semula kepada 4 barisan. Ya. Yang 117 tadi habis cerita dah. Sudah terus masuk neraka. Berapa neraka bawah tu? 7 neraka. Neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Saqar, neraka Sa'ir, neraka Khutamah, neraka Hawiyah dan neraka Lazah. Lazah atau Lam Zoya, Lazah. Ya tak ada titik, ya.
Kalla innaha lazu. Ada dalam surah Al-Ma'arij tadi tu ya. Tu tujuh neraka. Nak yang mana? Nak yang mana? Pilihlah nak mana? Make your choice. Mana nak? Mana pun tak nak ya. Baik, yang 3 barisan yang tadi dibariskan semula kepada 4 barisan. Yang pertama, golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang masuk syurga bighairi hisab. Yang kedua, golongan kanan, ashabul yamin. Yang ketiga, golongan kiri dipanggil ashabus shimal. Yang keempat dipanggil ashabul a'raf. Ini 4 golongan. Yang pertama apa tadi? Orang yang masuk syurga bighairi hisab. Tidak dicek, terus masuk syurganya. Ada 7 golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama, rasul-rasul. Ada sini angkat tangan. Ada? Rasul ada? Bawah tu ada? Mana ada? Ulang rasul ada? Ada ulang rasul? Ada di mana? Lintan kena Kedah. Nak orang Yang kedua, nabi-nabi ada? Tak ada juga, tak habislah. Yang ketiga, sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Zubair, ya, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan 10 orang yang dijamin syurga tu. Begitu juga sahabat yang lain. Bilal bin Rabah, walaupun tak masuk dalam 6 golongan yang selain Khalifah Rashidin tu, Bilal bin Rabah, itu semua orang tu semua masuk syurga bighairi hisab. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, wali-wali. Ini ada ramai wali ni. Tapi dapat keadaan entahlah. Pasal yang ramainya wali nikah, bukan wali Allah. Kita hendak wali Allah. Wali nikah saya pun dah jadi wali nikah dah. Wali-wali Allah seperti apa? Syekh Qadir Jailani, seperti Bahauddin Naqsyabandi, seperti Syekh Ibn Hajar, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Itu wali-wali Allah. Lagi dah berapa dah? 7 golongan. Yang kelima, orang-orang yang mati syahid. Ini ada harapan tuan-tuan. Ada harapan mati syahid dengan syarat apa? Nak berjuang lah. Udah berjuang ke belum? Udah diam aja. Udah berjuang ke belum? Kena berjuang di jalan Allah ya. Perjuangan di jalan Allah itu bukan option. Itu apa? Tanggungjawab. Itu bukan option. Itu apa? Itu tanggungjawab. Ya, it is not an option, it is an obligation. Tahu obligation? Mesti buat kalau nak lepas daripada azab yang pedih. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku beritahu atau aku sebutkan satu perniagaan yang boleh melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Yang pertama, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, kamu beriman kepada Rasul. Yang ketiga, kamu berjuang di jalan Allah dengan diri dengan harta-harta kamu dan diri kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jadi kena berjuang tuan-tuan kalau nak lepas dari azab. Kalau nak kena azab, tak apalah, lantaklah kata aku, siapa yang nak diazab di Tuhan tu? Tak payah berjuang. Kalau tidak, make sure you struggle in the name of Allah. Perjuangan tu mesti perjuangan di jalan Allah. Perjuangan banyak. Ada orang berjuang kerana kebangsaan. Ada orang berjuang kerana seni budaya. Ada orang berjuang kerana muzik. Ada orang berjuang di bidang sokan. Semua tak terima tu. Yang Tuhan terima hanya berjuang di jalan Allah. Dalam dunia ni banyak ya. Kanda berjuang di medan perang, Dinda berjuang di medan seni. Terima Tuhan ke tak?
No way Tuhan nak terima. Yang Tuhan terima hanya perjuangan di jalan Allah. Apa dia perjuangan di jalan Allah? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Itu baru Tuhan terima. Itu golongan mati syahid. Kalau kita mati dalam perjuangan, maka syahidlah kita walaupun tidak berperang. Syahid itu syahid akhirat. Bukan syahid dunia, bukan syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Di sisi Allah kita syahid, dapat pahala, masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak angkat tangan? Nak ke tak nak? Atas? Nak ke tak nak? Atas? Sudah daftar belum? Sudah isi orang? Alhamdulillah. Kalau belum, bila lagi? Make sure you fill up your forms tonight. Tanya Tuan Pengurusi ni dia. Ini bukan melawak ni tau. Kalau tidak pahala syahid. Yang ke berapa kalau? Yang ke-6. Golongan yang ke-6 masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Allah janji ya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Sabar ni jangan silap faham ya. Ada orang sabar dia monyok aja. Menung aja dia, tak kira orang lain. Tak ada ambil tahu hal orang lain dia. Itu sabar benar ya kan. Itu bukan orang sabar. Kadang dia lah, apa lagi orang dah bang, kenapa tak pergi masjid lagi? Nak sabar lah. Itu bukan orang sabar, itu orang malas. Kadang dia diam menong je. Kenapa kamu biarkan anak dara kamu bertudung pun tidak? Pakai bebek je sana kemari. Dia jawab apa? Sabar lah, dia dah besar kata. Itu bukan sabar, itu apa? Itu apa? Dayus. Orang dayus la yadkhul jannah. Orang dayus dia tak masuk ke dalam surga. Dia sabar ni ada 3. Pertama, sabar mengerjakan yang wajib. Yang kedua, sabar. Yang sebenarnya sabar tapi dah faham sabar tu sabarlah. Yang kedua, sabar meninggalkan yang dilarang. Yang ketiga, sabar apabila diuji oleh Allah dengan kesusahan dan berbagai ujian. Bila ada 3 ni, baru masuk kategori sabar dan baru dapat masuk syurga tanpa hisab. Dan yang ketujuh, orang masuk syurga tanpa hisab ialah orang yang sangat miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Seperti Abu Hurairah, redha dengan kemiskinannya. Seperti Ali bin Abi Thalib, macam itu punya. Ini 7 golongan. Yang mana kita ada harapan? Yang pertama, Rasul dan tu tak ada harapannya, Nabi tak ada harapan, sahabat tak ada harapan, wali entahlah. Itu mungkinlah dapat tapi yang ini yang paling agaknya boleh kita capai, yang ke berapa nanti tak? Yang kelima iaitu syuhada. Kena berjuanglah, kata mana nak dapat. Kalau minta je tak dapat. Ini doa bukan main. Allahumma ahina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkan aku seperti hidupnya para ulama. Ngaji tak siur, dapat ke? Dapat ke? Wa amitna bimauti syuhada. Mati kalau aku seperti matinya para syuhada. Berjuang tak siur, dapat ke? Jenuh bagi borang, pulang pun tidak. Tak nak langsung berjuang jalan Allah. Bila nak dapatnya? Dia tuan-tuan dan puan. Itu golongan pertama. 4 golongan tu ya. Golongan pertama, masuk syurga tanpa hisab. Tak ada hisab, terus cepat seperti kilat, sedar-sedar dah ada di pintu syurga aje. Ataupun seperti burung terbang, korang sikit tapi tak apa, bighairi hisab juga. Ataupun seperti kuda berlari. Meniti siratal mustaqim tu. Sebelum masuk syurga minum dulu. Minum apa? Air apa? Telaga Al-Kausar ataupun telaga Haud. Itu. Siapa tak nak angkat tangan? Siapa tak nak angkat tangan? Atas? Kalau tak, usahlah ya. Kerana Allah sayangkan kita, itu dibaginya kita ni Ramadan.
Dibaginya kita ni setahun sebulan Ramadan, dilatihnya kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kerana orang bertakwa saja yang dapat jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Lain tak ada, ya. Okey, golongan yang kedua orang yang masuk syurga iaitu golongan kanan. Golongan kanan. Besok di akhirat, besok tuan-tuan dan puan-puan, kita ada menghadiri convocation besar-besaran. Tahu apa benda convocation? Majlis penyampaian ijazah. Semua orang akan menerima ijazah. Dalam dunia ini yang lulus aja dapat ijazah, yang tak lulus tak ada. Di akhirat esok semua dapat ijazah. Semua dapat scroll bukan. Tahu apa scroll? Kotak yang gulung tu namanya scroll. Semua akan dapat scroll. Cuma ngambilnya itu ada berbagai-bagai cara. Ada orang ngambilnya dengan tangan kanan, ada orang lagi satu ngambil dengan tangan kiri, ada lagi satu cara cucuk dada tu dengan tangan kiri tu, ambil dari belakang. Ya. Jadi antara tiga tu yang mana yang pas? Bukan parti pas ni. Yang mana pas? Yang kanan aja pas, ya. Bukan parti pas ni, lulus, ya. Jangan sensitif penuh pula. Yang lulus hanya dengan tangan kanan saja. Yang tangan kiri dengan tangan kucuk belakang, itu tanda apa? Tanda gagal. Tanda tak lulus lah tu. Kalau tangan kanan, garanti. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan, dan dia kembali kepada keluarganya dengan rasa gembira. Bila dapat hisab tangan kanan esok, dicek juga custom tau. Custom akhirat lah. Tapi ringan ceknya. Macam orang balik dari Mekah lah. Ringan ke bersungguh-sungguh ceknya? Ringan ke tetap kena ceknya? Orang balik dari Mekah, dia ke selongkor beg, dia buka dengan apa, dia cari beg, dia koyak beg, ada tak? Mana ada, ringan aja, lebih kurang aja. Ya. Lebih kurang aja. Pak Haji ada beli kapet, tak ada. Kata padahal ada 6 leh dalam beg tu. Mak Haji ada beli mah, mana ada? Kata. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak melimah Mekah, tak sah hajinya. Agak-agak custom tu tahu ke dah? Tahu ke dah? Tahu, tapi saja lepas aja, ya. Baru lepas koyak di Kaabah tu, ya Allah, ampun dosa aku, aku mana dosa, ya Allah, ampun dosa. Balik-balik ni pun custom, ya Allah. Tapi bukan dia tak tahu. Memang lepas. Itu golongan kanan. Yang kedua golongan kiri. Ni balik kanan dulu, balik yang kanan dulu. Sekarang baru kiri. Golongan kanan ni masuk syurga tanpa hisab. Bukan tanpa hisab. Masuk syurga, tidak masuk neraka, tapi kena hisab. Mengapa kena hisab? Kerana dia banyak harta-harta yang halal di dunia ni. Tokohnya tambah 4-5 buah. Kalau ada satu, kena cek tak? Kena cek tak? Kalau ada satu pun kena cek. Bajunya dia berapa, sorobannya dia berapa, kepiahnya dia berapa, kena cek. Everything will be accounted for. Jadi kalau banyak, lama lah ceknya. Kalau apa tak ada, itu yang melenggang hanya masuk syurga tu. Tuan-tuan ni banyak ke sikit kata? Udah tak berani jawab. Banyak ke sikit kata? Banyak. Di rumah ada soroban tak? Ada soroban di rumah? Ngapa tak pakai? Tanya esok. Saya nanya tak apa, esok tanya sana esok. Tak pernah jawab. Jadi lambat masuk syurganya. Walau bagaimanapun dia tak masuk neraka, tak ngapalah. Ya tak? Lambat pun lambat, mana nak buatnya? Itu sebab di antara di kalangan rasul-rasul yang paling lambat sekali masuk syurga siapa? Siapa? Nabi Sulaiman. Kerana dia banyak benar urusan-urusan yang perlu dibereskannya. Jangan kasih pula aku dulu masuk syurga dari Nabi Sulaiman. Jangan. Di kalangan rasul-rasul, lastnya Nabi Sulaiman. Di kalangan para sahabat, last sekali siapa? Abdurrahman bin Auf. Bukan dulu, kita dulu dari dia dah. Dia last sekali.
Kerana dia korporat besar zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, lambat melambatlah. Ya. Golongan kedua, golongan kedua tadi ashabul yamin ni dia masuk syurga lambat sikit tapi tidak masuk neraka. Yang ketiga golongan ashabul shimal. Apa arti ashabul shimal? Golongan kiri. Dia ambil tangan dengan tangan kirinya. Ya. Ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim. Surah Al-Waqi'ah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam syurga yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Golongan kiri ni orang beriman, tapi dosanya lebih daripada pahala. Kerana bila ditimbang dosanya lebih. Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ya, barang siapa ringan timbangan kebajikannya maka dia dimasukkan dalam neraka yang bernama hawiyah. Dia kita ditimbang tau. Semua orang ditimbang. Ya. Di akhirat esok ada cacing tau. Ada 2 daun. Satu untuk pahala, satu untuk dosa. Adik kau nak tengok? Kau nak tengok? Ya Allah, penuh tepi-tepi jalan. Oh betul esok? Ada 2. Bukan melawak ni macam tu ya? Ada 2 daunnya. Satu untuk pahala, satu untuk dosa. Kalau berat dosanya, maka dia masuk neraka yang bernama hawiyah. Kalau berat pahalanya, sentiasa dalam keredaan Allah Taala. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Golongan ashabus shimal ni tadi ringan. Sebab hidupnya semayang hidup. Ya kalau semayang pun 2 kali setahun aja. Bila? Raya puasa, raya haji aja. Itu bukan ada percuk Melayu baru. Itu nak pakai tu. Asal hujung minggu ngambil nombor ekor. Ya. Hujung Sabtu Ahad je ngambil nombor ekor 986 katanya. Tahu mana 986? Ada tu depan tu. Jangan pula ngambil ya. Masin mulut ustaz dia aku teras sekali tu. Jangan oi. Ya. Keluar tak pernah pakai tutup aurat, bertudung tak nak. Ngelembung je rambut ke sana kemari. So jadi golongan kiri. Masuk neraka dulu. Tetapi oleh kerana dia ada iman, walaupun sebesar debu imannya, maka layaklah masuk syurga. Sudah habis dosa-dosanya, dia akan dikeluarkan daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Ya, tak ngapel lah ustaz. Ya kan ni? Tak ngapel lah ustaz. Masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga. Ya kan ni? Siapa nak angkat tangan? Iya kan? Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ingat neraka ni macam surau ni kan, ada aircon, ada kapet, boleh duduk tetap kau bini. Macam tu kan neraka tu? Boleh duduk kan punggung atas lantai tu tetap je dalam neraka. Apa itu kan? Boleh ke tak boleh? Kenapa? Panas. Usahkan punggung, kaki pasal dia kacak terlompat, kacak kaki kiri terlompat, kaki kanan terlompat, kaki kiri terlompat. Ngapa? Mun panas, terlompat. Itu yang kita tengok dalam TV tu, terlompat tu, itu berlatih masuk neraka lah tu. Jangan tak sedar. Dalam dunia ni dia seronok. That's the way I like it. Di akhirat esok jerit pekik, Rabbana absarna wa sami'na, sambung, farji'na lagi, na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami sudah lihat, kami sudah dengar ya teruknya, kembalikanlah kami ke dunia kerana kami nak beramal dengan amalan yang soleh, dan sekarang kami benar-benar yakin. Ini dia tuan-tuan ya. Boleh kembali ke dunia? Mana boleh. Itu ashabus syimal. Siapa nak angkat tangan? Ada orang kau tu tak?
Tak ngapel lah masuk neraka dulu lah masuk juga syurga kata nyomo. Dia mengingat macam mana neraka agaknya. Ha. Habis itu golongan kiri. Ada lagi satu golongan namanya Ashabul A'raf. Namanya apa? Ashabul A'raf. Iaitu golongan tengah-tengah. Dia dosa dengan pahalanya bila ditimbang seimbang aja, sama-sama aja. Sebab dia dalam dunia dia filsafah dia 50-50. Ya 50 dunia, 50 akhirat. Itu yang dia kata. Tengok dah Allah pun suruh apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tengok. Allah suruh kita berdoa, nak dunia kebaikan, akhirat pun kebaikan. 50-50 lah. Teruk benar kata. Mayang-mayang lah, lepas mayang ambil nombor ekor. Wirid lah, wirid zikir lah, lepas itu dangdut lah. Dia semua ada. Dia boleh ke tengah ke tepi. Di surah aku main hebat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pergi ke pentas dia tu, dalam hatiku hanya ada kamu. Bila dia